Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Pengenalan ilmu falsafah. Jadi kita lihat dulu hasil pembelajaran bagi topik yang pertama ini, yang berkaitan dengan apa itu ilmu falsafah dan tujuan ilmu falsafah. Jadi hasil pembelajaran untuk bab yang pertama adalah yang pertama untuk menjelaskan definisi dan tujuan ilmu falsafah. Yang kedua, untuk menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Dan yang ketiga, membincangkan hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera. Jadi kita lihat dulu dengan pengenalan ilmu falsafah. Ya. Jadi perkataan falsafah itu sendiri, kalau kita lihat dari sudut etimologi, ya, kalau etimologi maksudnya adalah akar kata ataupun asal perkataan sesuatu istilah itulah kan ya. Jadi dari segi etimologi, falsafah berasal daripada perkataan Yunani, daripada philo dan sophia, yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan. Ya. Jadi filosofi bermaksud cinta terhadap ilmu, pengetahuan, cinta terhadap kearifan, ya, love of wisdom and truth. Ya, jadi ni kalau kita lihatlah ya, pecahan perkataan filosofi tadi ni ya, dalam bahasa Yunani. Philion mencintai, kaji atau menghargai. Philos cinta. Sophia maknanya orang yang nama Sophia ni hikmah, arif, bijaksana. Ya. Jadi orang yang mencintai kepada hikmah lah ya, maksudnya filosofi tadi ya, cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi ahli falsafah dikenali juga sebagai filosof. Filosof ya, filosof ni ahli falsafah ya. Walaupun ahli falsafah ni merupakan golongan yang kadang kita pun sukar untuk faham ya, kata-kata mereka lah kan ya. Jadi biasa kalau kata-kata yang sukar difahami itu kita anggap mereka sebagai ahli falsafah. Dan kalau kita lihat ya dari sudut terminologi ya, terminologi maknanya dari sudut istilah dalam kamus dewan inilah kan ya. Jadi beri maksud falsafah tadi pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab, asas-asas hukum dan lain-lain, kewujudan sesuatu ataupun tentang kebenaran dan erti wujudnya sesuatu ya. Ataupun secara umumnya falsafah ni ilmu yang mendalam makna dia dan hakikat sebenar sesuatu perkara sehingga ia jelas maksud dan tujuannya. Dan kalau kita lihat seterusnya lah kan ya, bagaimana pandangan para filosof ataupun ahli falsafah ya dalam sejarah lah kan ya. Kita lihat pandangan Aristotle, Plato, Al-Farabi dan juga Al-Kindi. Ya, kalau kita lihat contohnya Aristotle ya. Jadi Aristotle menggambarkan falsafah tadi ilmu memahami hakikat ketuhanan, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Apa itu Tuhan? Struktur dunia fizikal ni kita macam mana, jadi apa tujuan kehidupan manusia dan juga apa hubung kait manusia ni dengan alam ya. Jadi kalau Plato dia mengatakan falsafah ini adalah merupakan satu kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik, iaitu pengetahuan tentang segala yang ada. Maknanya semua perkara boleh difalsafahkan ya. Kenapa meja perlu segi empat contohnya lah kan ya. Kenapa sesuatu dia maknanya dia sentiasa mempersoalkan lah. Ya, falsafah ni dia semua benda kita boleh bertanyakan lah kan ya. Itu dalam falsafah lah kan ya. Kenapa ada meja perlu bulat? Ya, kenapa itu? Kenapa ini? Dalam kehidupan seharian kita ni kan ya. Jadi itu antara pertanyaan-pertanyaan yang boleh dikeluarkan lah kan ya. Dalam Al-Farabi pula, menurut Al-Farabi ya, falsafah adalah cintakan kebijaksanaan ataupun hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Ya, jadi dianggap falsafah tadi itu cuma asas kepada segala ilmu kerana dia dianggap sebagai
tujuan dasar ya sesuatu ilmu jadilah kan ya. Jadi itu dianggap sebagai kepentingan utama falsafah ya. Seterusnya Al-Kindi menganggap falsafah tadi sesuatu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanggapinya ya. Jadi ada hakikat kaitan dengan ketuhanan dan manusia mampu untuk cuba memahaminya perkara tersebut ya. Okey, jadi sebab itulah bila kita sebut ilmu falsafah ini secara umumnya falsafah satu disiplin ilmiah ya, ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum dan yang asas. Cuba untuk mencari kebenaran ya. Itu kalau ilmu falsafah tadilah secara umumnya lah. Jadi antara cirinya ialah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas, pemikiran yang menyeluruh ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Apa itu keadilan? Contohnya lah kan ya. Apa itu keadilan? Bagaimanakah manusia ingin mencapai keadilan? Contohnya lah ya. Jadi itu, dia boleh jadi satu perbahasan falsafah. Apa itu bahagia? Bagaimana untuk mencapai bahagia? Apa itu bahagia? Jadi dia cuba carikanlah apa maksud bahagia. Setiap orang cuba mengeluarkan hujah masing-masing lah kan ya. Jadi dengan penghujahan tadi itulah untuk mencapai kepada kebenaran tadi itu, apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan tadilah ataupun kezaliman contohnya tadilah kan ya. Jadi sudah pasti akhirnya nanti setiap orang ataupun setiap masyarakat tadi mempunyai pandangan yang berbeza lah bila mereka cuba untuk mendefinisikan satu perkara lah kan ya, kerana pemikiran mereka tadi banyak dipengaruhi oleh faktor sekeliling mereka dan juga faktor ideologi yang mereka pegang ya. Jadi itu tadi ya, dia ada kaitan tadi apa yang kita sebut falsafah tadi itu secara umum tadi tu dengan tujuan falsafah. Jadi visinya untuk mencari dan membuktikan kebenaran, misinya memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan manusia ni tadilah kan ya. Jadi apa yang penting semua tadi itulah kan ya, sebagai panduan dan juga untuk mencari dan membuktikan kebenaran tadi. Jadi skop ilmu falsafah ni dia cukup meluas lah kan ya. Hampir semua perkara lah ya, daripada benda yang kita nampak, benda yang kita tidak nampak lah kan ya. Alam semesta ni umum dan unsur-unsur makhluk, hubungan manusia dengan Tuhan ya. Manusia dalam alam semesta ni bagaimana, manusia dalam negara ya ke, manusia dalam berkerajaan, siapakah orang yang paling layak untuk memimpin negara, siapakah golongan yang paling layak, apakah ciri-ciri seorang pemimpinnya. Jadi dia boleh masuk juga dalam skop bidang ilmu falsafah ya, manusia dan pendidikan ya. Ni kita lah ni kan epistemologi ataupun asas-asas ilmu itu macam mana lah kan ya, teori ilmu ya yang kita pegang, konsep jahat dan baik ya, moral, etika, adab, etika ni semua ni lah kan ya. Jadi akhlak ni semua, bagaimana setiap kelompok tadi tu mungkin mempunyai pandangan yang berbeza terhadap satu perkara yang dianggap baik, orang lain anggap benda tu tak elok. Ada yang anggap tak elok, orang lain pula anggap sebagai elok ya. Nasib dan ikhtiar, qada qadar, roh, even perkara berkaitan dengan roh, nyawa dan kematian juga termasuk dalam perbahasan falsafah ya. Adakah contohnya roh itu wujudkah ya, selepas kematian ada lagikah kehidupan ya, minda dan jirim, idea dan pemikiran. Idea dan pemikiran ni macam-macam dalam konsep ekonomi, dalam konsep sosial, dalam pelbagai perkara lain lagi lah ya. Jadi yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang dalam banyak keadaan memang sentiasa berlaku pertembungan pemikiran lah ya antara manusia ya. Kalau kita pemikiran Islam, pemikiran Barat, Yunani, pemikiran dari sebelah timur, China, India ya, sudah pasti ada persamaan dan juga ada perbezaan ya. Okey, sekian.